ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni kita baca tafsir surah Al-Baqarah sehingga ayat 59 dah. Jadi kita start pula wa idistasqa Musa. Jadi sebelum masuk pada ayat baru ni, ada beberapa persoalan lah yang boleh kita kongsikan bersama. Apa yang disebut oleh Syekh Mustafa Adawi berkenaan dengan ayat فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Yang pertama sekalinya, bagaimanakah orang-orang zalim menukar ganti perkataan yang disuruh kepada mereka dah? Macam mana mereka menukar ganti dah? Kita sebut dah baru ni, pertama sekalinya mereka tukar cara masuk, bukan dengan cara sujud, tapi mereka masuk dalam keadaan mereka menghadap kepala mereka ke langit dah. Yang keduanya ialah mereka ubah perkataan hittatun jadi habbatun fi sya'ratin dah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, disuruh pada Bani Israel, udkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Lalu mereka menukar ganti, mereka masuk dalam keadaan yazhafun dah. Dalam keadaan mereka berjalan atas punggung mereka, yazhaf ala astahihim dah. Mereka berjalan dengan punggung mereka dan mereka menyebut habbatun fi sya'ratin. Habbatun fi sya'ratin. Jadi hittatun mereka tukar jadi habbatun. Dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim, dia mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata mereka diperintahkan rukuk dan menyebut hittatun, dan mereka diperintahkan untuk istighfar. Lalu mereka masuk dengan berjalan atas punggung mereka dan mereka menyebut hintatun dah. Dalam keadaan mereka mempersenda-sendakan dah. Jadi riwayat Bukhari sebut habbatun fi sya'ratin, riwayat Ibn Abbas sebut hintatun dah. Jadi dan mereka mempersenda-sendakan dah. Jadi dua riwayat lah yang menyebut tentang macam mana orang yang zalim ni menukar ganti kalimah yang disuruh mereka mengucapkannya dah. Okey, yang kedua, Allah menurunkan ke atas mereka rijzan, kotoran dah. Ada pendapat mengatakan rijzan maksud dianya azab dah, iaitu ta'un dah, disebut baru ni kan. Dan ada pendapat mengatakan rijzan juga maksud dianya lah al-ghadab, kemurkaan dan hukuman Allah dah. Orang yang mengatakan ar-rijz ni maksud dia ta'un sebab ada hadis disebut Imam Bukhari rahmatullah alaih dan Imam Muslim daripada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata sabda Rasulullah, at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min Bani Israil. Ta'un ni rijs dah, kotoran yang mana Tuhan hantar kepada sekumpulan Bani Israil dah, ataupun umat sebelum mereka dah. Bila kamu mendengar adanya ta'un berlaku, jangan kamu tebih masuk juga dah. Bila berlaku di tempat kamu, jangan kamu keluar dah. Jadi tu yang hadis yang menguatkan bahawasanya ar-rijz maksud dia ta'un dah. Ala kulli halnya ar-rijz maksud dia azab, ar-rijz juga maksud dia kemurkaan Allah, ar-rijz juga maksud dia ta'un dah. Dari ayat ni, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i ma kanu yafsukun ni, ayat ni menunjukkan bahawasanya maksiat sebab turunnya musibah, dan maksiat juga sebab hilangnya nikmat dah. Banyaklah dalil-dalil ayat Quran yang Tuhan sebut dah. Antaranya surah An-Nahl ayat 112.
Firman Allah, wa dharaballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Ni ayat ni turun kepada penduduk Mekah. Bila mereka menghina Nabi, menyakiti Nabi, maka Allah Ta'ala timpa ke kemarau, kemelesetan ekonomi kepada mereka sehingga mereka nampak asak, tak ada makan ni, mereka terpaksa makan bangkai, terpaksa makan belulai-belulai tu sebut dia Allah buat perbandingan satu kampung, satu negeri yang aman awak asalnya, dia tenang, dia mari rezeki cara mewah daripada setiap tempat Mekah ni semua negeri mari belakang makan ni tiba-tiba nak ayat makan ni ada sama. Anak duduk baru ni, duduk 10 hari baru ni, duduk Mekah seminggu. Hari-hari makan kepati, nasi goreng, kaku. Bini kita heran, mari mana kepati Mekah lah. Ayat makan ni minggu ni makan, mari belakang lah. Orang payah ke apa dia ni. Dia import mari orang Indonesia masuk dah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Mereka menyakiti Nabi, mereka tolak dakwah Nabi, maka fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Kami rasai kepada mereka pakaian lapar dengan rasa takut dengan sebab apa yang mereka lakukan. Dan Nabi pernah doa Allahumma ja'al wata'ataka ala mudar. Nabi pernah doa. Dah orang kafir Mekah ni bunuh orang Islam Dan Nabi doa lah. Allahumma shdud wata'ataka ala mudar. Wahai Tuhan, apa dia pijak kuat ke atas mudar Jadi Tuhan turun ke kemarau kepada mereka, menyebabkan bertahun-tahun tak turun hujan tak hujan, kemudian tak ada makan Jadi tu antara ayat yang menunjukkan Tuhan tarik rezeki dan Tuhan turun ke bala Kisah yang jelas juga berkenaan dengan Tuhan tarik nikmat dengan sebab maksiat ni, cerita Sabah laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah nikmatun thayyibatu wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai uklin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Negeri Sabak Yaman ni asal dia ada kepada dia ada sadu dia ada empang Kemudian dia salurkan sungai tu, air melalui sungai lah empangnya tu. Jadi kebun-kebun tamak ada apa dia zaitun, apa dia anggur, sehingga orang musafir ni berasa dekat jalan. Sebab apa? Sebab sepanjang perjalanan satu tempat tu ada kebun kebun boleh berhenti ambil makan, ada rumah RNR ada boleh minum air free udara apa bersih, lalat saya tak ada tapi oleh kerana mereka kufur, maka Tuhan pecah tikus gigi dia punya empangnya, dia pecah empangnya maka Tuhan tukar dua kebun hak besar tu jadi hutan pokok bidara wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai uklin khamtin mempunyai buah yang pahit wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Sidir tu apa dia bidaranya jadi buah yang pahit, jadi hutan habis licin sebab itulah antara sebab kenapa Nabi doa Allah al-imanu yamani al-yaman wal hikmatu yamaniyah Nabi doa kepada Yaman tu dalam hadis Muslim tu. Maksud Yaman situ maksudnya Madinah lah. Sebab orang Madinah ni ialah asalnya orang Yaman. Mereka berhijrah ke Madinah. Sebab tu di Madinah tu tanah pokok tamar. Tanah pokok tamar tu sebab memang orang Yaman dulu dia dan dia pergi ke Madinah makin dan dia dan Mekah ada, Mekah ni perhiasan pokoknya ada perhiasan lah. Tapi Madinah ni nanai banyak dah.
Nabi sendiri SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi kata aku ingat aku tempat lain. Memang Nabi dibawa pergi ke Madinah sebelum daripada Nabi hijrah ni. Nabi tengok banyak pokok tamak ke. Okey, itu antara cerita yang menunjukkan bahawasanya dosa mengundang azab dia. Antara ayat lagi yang menunjukkan maksiat ni Tuhan tarik nikmat, Tuhan turunkan azab. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, Nabi kata, Nabi Musa kata kepada Bani Israel, maka sesungguhnya azabku, Tuhan kata azabku amat keras sekali. Banyaklah ayat Quran dah, jawab mari berpuluh-puluh ayat Quran sini jawab mari menunjukkan bahawasanya maksiat sebab Tuhan tarik nikmat, dan maksiat juga menyebabkan turunnya azab. Dia cerita yang paling jelas yang baru saja kita baca, cerita Nabi Adam alaihissalam. Fa akala minha mana? Fabarat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah. Okey. Bila Nabi Adam makan buah dilarang tu, maka Tuhan telanjangkan. Tuhan tanggalkan pakaian dia, kemudian Tuhan halau dia daripada syurga, okey. Tu antara cerita yang jelas. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la ta'wa wa la tadha. Falamma waswasa lahu syaitan wa asa adam rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Jadi Nabi Adam terkeluar dari syurga kerana makan buah yang dilarang dah. Itu hukum Allah Taala kepada mereka lah. Okey. Di antara menukar perkataan ni ialah meriwayatkan hadis dengan makna. Riwayatul hadis bil makna dah. Jadi soalan dia nya hal yajuz riwayatul hadis bil makna dah. Sebab riwayatul hadis bil makna juga tukar juga perkataan tu, cuma makna tu sama dah. Harus ke tidak kita meriwayatkan hadis dengan makna dah. Kadang-kadang kita ustaz pengajar kata tak ingat juga apa hadis dah. Au kamakah dah. Tak ingat hadis dah. Kata dia di sana sekumpulan ulama berpendapat tak boleh menukar perkataan hadis. Mesti sebut hadis dengan lafaz dia juga dah. Mereka menggunakan dalil inilah yang pertama sekali inilah. Sebab Tuhan mengkeji kepada Bani Israel yang menukar perkataan yang disuruh mereka menyebutnya. Yang keduanya Nabi sendiri SAW memuji orang yang ngajar hadis, kemudian dia sampaikan hadis sebagaimana dia dengar. Tepat pun Nabi sebut dah. Sebab itulah zaman dulu orang ngapa hadis ni. Kita lah ngapa Quran ya. Dulu lah ni pun ngapa Quran belaka, semua ngapa Quran belaka. Dah. Di Mesir semua ngapa Quran. Madinah, Mekah semua ngapa Quran. Di Bangladesh, di Pakistan semua ngapa Quran. Ngapa Quran ni biasa, benda biasa je. Macam kita ngaji Quran, kata Quran. Dia kata Quran, dia habis ngapa Quran, kita kata Quran, baca Quran habis. Dah. Kena. Cuma nya ngapa Quran tu ada hak qari, hak tidak qari pada dah. Kalau orang lebih mendalami ilmu Quran jadi qari. Jadi qari sak ke guru Quran ke. Jadi hafiz sebab dia orang ngapa hadis dah. Orang ngapa hadis. Sebab itulah Nabi sebut nadarallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a. Allah Taala letakkan keceriaan pada muka seseorang yang mendengar perkataan aku dah fa wa'aha, dia ingat perkataan tersebut, kemudian fa addaha kama sami'a. Kemudian dia sampaikan hadis bagaimana dia dengar. Sebab itulah hadis ni pertama kena ngaji dah. Yang kedua kena hafal, yang ketiga kena baca dan kena sampai kepada orang lain dah. Ini doa Nabi dah. Sebab tu kita tengok muka-muka orang ngajar hadis dah. Ceria, apa dia, bercahaya dah. Orang kata ngajar hadis orang panjang kata. Dah. Tak tahu. Okey, antara juga hadis yang melarang kita mengubah perkataan hadis Nabi ni ialah saya sebut baru ni lah. Hadis Bara' bin Azib. Bila Nabi ajar, Nabi kata bila kamu nak tidur, membaca doa ni dah. Wa nabiyyikal ladzi arsalta dah. Bila Bara' ulai balik hadis yang Nabi ajar dia tu, dia baca wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ditukar Nabi jadi rasul dah. Nabi kata la wa qul wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Mu kata Nabi kamu yang kamu utuskan wahai Allah dah, bukan rasul dah.
Jadi sebenarnya perkataan Rasul dengan Nabi ni tinggi Rasul lagi. Tak? Sebab Rasul dapat wahyu dia disampai orang lain. Nabi ni tak. Jadi tapi walaupun Rasul tu sama dengan Nabi, bahkan Rasul bertiga Nabi, tapi Nabi larang al-barak jangan tukar. Itu pendapat apa dia sebahagian ulama yang melarang kita menukar lafaz hadis. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan harus meriwayatkan hadis dengan makna. Syaratnya orang yang meriwayat tu tahu tentang lafaz-lafaz dan makna-maknanya dia faham. Dia tunaikan dengan sebab itulah dalam hadis sendiri. Dalam hadis sendiri memang banyak hadis ni lafaz yang berbeza. Hadis yang sama lafaz yang berbeza. Banyak sekali dah. Cumanya kita boleh tahu mana lafaz yang paling tepat sekali dah. Berdasarkan riwayat yang paling banyak ataupun rawi yang paling siqah dah. Itu berkenaan dengan riwayat tu bil makna dah. Selu-selu sikit. Dah, je. Okey, dalam ayat fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum ni, hak paling besar sekalinya ialah menambah-nambahkan perkara oleh agama dah. Dan mencipta benda baru oleh agama dah, al-ibtida' dah. Ataupun menukar ganti dah. Ni merupakan kesalahan yang sangat besar dah. Dan sangat bahaya. Dalilnya ayat ni lah. Bila Bani Israil tukar hittatun jadi hintatun, jadi habbatun fi sya'ratin, dan bila mereka ni engkar terhadap perintah Allah, cara masuk lagu lain, maka Tuhan sifatkan mereka dengan fabaddalal ladzina zalamu zalim ghairal ladzi qila lahum. Yang kedua fa anzalna 'alal ladzina zalamu fa anzalna lah. Yang kedua Tuhan pertama zalim dah. Yang kedua Tuhan sifatkan mereka dengan Tuhan turunkan azab dah mereka. Yang ketiga Tuhan sifatkan mereka dengan orang yang fasik. Tiga. Zalim, fasik, Tuhan turunkan azab lah. Ini hukumnya kepada orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, orang yang menambah-nambah, orang yang menakut tambah, orang yang menukar ganti agama dah. Pertama zalim, yang kedua fasik, yang ketiganya Tuhan akan turunkan azab dah. Tu. Dari ayat lain Tuhan sebut falyakhshal ladzi wal yakhshal ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang yang menyalahi perintah Nabi ni akan menimpa mereka fitnah. Fitnah ni sesatlah. Aw yusibahum azabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih dah. Itu ancaman kepada orang yang melakukan perkara ibtida' dah dalam agama dah. Okey, masuk bagi ni wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ni nikmat yang ke-8 dah. Tulis atas tu in'am samin, nikmat yang ke-8 dah. Istasqa Musa ni iltijak Musa dah. Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Bila mereka berada di padang pasir, mereka perlu pada air lah. Air yang paling penting sekali dah. Sebab itulah di Arab Saudi air dia murah, air minum lah murah. Air botol dia tu lebih kurang 4 kita, kadang-kadang murah 4 dia lagi. Dah. Tapi murah air dia pun murah minyak lagi. Minyak air dia 900 ml seria. Minyak dia seria 4 liter. Seria 4 liter minyak dia. Banyak. Kita minyak 2 lebih tak? Ataupun 2 dia. Air murah sikit lah. Air murah sangat pun. Air sama beli korang. Air botol kan. Tapi air lipat dia murah lah. Minyak lagi murah lah. Pak kita ni patut murah benar lah. Air murah, air banyak pun. Cuba buah botol je. Tapi mahal juga air pak kita. Mahal sekarang. Masalah putus air. Tak ada air. Air pun karat habis tak? Itu masalah pak kita.
Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar. Dia ingatlah ketika mana Nabi Musa minta hujan, minta air. Istisqa ni minta air, asal dia as-saqiyu. Saqiyu ni maljiru ataupun bagi air bagi minum air, saqiyul ma'. Jadi istisqa ni talabus suqya, minta supaya diberi air. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa minta air hujan untuk kaumnya, minta air lah. Faqulna, maka kami menyahut dan memakbulkan doa Nabi Musa. Kami berkata, idrib bi asakal hajar. Idrib bi asakal hajar. Pukullah wahai Musa dengan tongkat kamu batu itu, al-hajar, batu. Al-hajar ni batu besar, batu kecil ke batu kecil? Safwah tak? Safwah tu batu putih. Safwah, batu licin. Dia panggil apa dia kerikil apa dia tak apalah, cari mula lah. Al-hajar batu besar lah, batu besar Tapi hajar nama orang tu bukan ditulis dengan ha, ditulis ha bulat tu. Bukan ni ha dah. Bukan hajar tu. Situ hajar kan, situ hajar tu dia tulis dengan ha bulat tu. Hajar. Hajar. Yang berhijrah. Hajar Ini hajar ni batu. Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar ni dah batu lah, Ibnu Hajar. Sebab Ibnu Hajar ni memang dia ni sabar lah. Ada kata umur 40 start ngaji dia, start ngaji dia ngapa hadis semua sekali. Tapi alim besar dia lah. Okey, tengok. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka terpancuklah daripada batu tersebut dengan segeranya isnata asyrata aina, 12 mata air. Sebab Nabi Musa dia punya pengikut dia ada 12 kumpulan. 12 apa dia kabilah lah. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Hikmat Allah Ta'ala buat 12 mata air ni supaya apa? Supaya tak merebut. Dah, engkau ramah kan? Qad alima, setiap apa dia kumpulan kabilah mengetahui masyrabahum, tempat minum mereka. Kiungke kaum ke kabilah barati. Kerana kabilah tak ada 12 sama sekali. Sebab itulah Tuhan belah, apabila Tuhan pecah ke, jadi 12. Jadi setelah mereka dapat makan, dapat minum, maka Allah berfirman kepada mereka, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Makanlah kamu dan minumlah kamu dari rezeki Allah, dan janganlah kamu melakukan kerosakan dalam muka bumi. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Dia perkataan al-asa ya'su dengan al-ifsad serupa ya. Tapi kenapa disebut dua kali? Dia bagi takkid lah. Dia takkid. Janganlah kamu menyebarkan kerosakan di atas muka bumi. Tengok ayat kulu washrabu. Ada orang kata tak boleh kita makan sambil minum, tak boleh. Kena makan dulu, tunggu 10 minit baru minum. Dia kata tak boleh makan minum lalu. Tadi perut bucik dia kata. So yang keluarnya makan ni tak boleh nak proses molek. Tak tahulah, tanya doktor lah gua mana. Tapi ayat Quran kata makan dan minum selalu. Kulu washrabu, ataf kata. Nak makan ada air lalu. Bukan dia kita ada air dulu. Kalau kita makan ada air dulu, baru ada nasi dia. Dia makan air dulu baru makan nasi. Makan nasi tu baru ada air. Kak deh. Jadi tak ada masalah makan minum lalu, tak ada masalah deh. Tak bolehnya makan minum tidur. Tak boleh tu tak boleh. Pasal makan minum kena jalan dulu kau, kena rehat-rehat dulu kau. Jangan terus tidur tu memang sakit perut sungguh lah. Kulu washrabu. So yang keduanya dalam ayat ni, kulu washrabu. Kulu washrabu ni fi'il amar je. Amar sini bukan amar wujud dah, amrul imtinan. Mana suruh Allah Ta'ala suruh kita menikmati nikmat yang diberi kepada kita.
Makanlah kamu, selekelah makan, selekelah minum dah. Dia rezeki Allah dah. Tapi jangan kamu melakukan kerosakan atas muka bumi dah. Maksud dia kita gunakan nikmat Allah untuk bersyukur. Bukan guna nikmat Allah untuk melakukan kerosakan maksiat pula. Betul tak? Tu. Jadi kita makan nikmat Allah, tiba-tiba kita buat maksiat. Tak kena. Okey, tu ayat apa dia? Tu ayat 60 surah Al-Baqarah dah. Berkenaan dengan ayat ni ada beberapa soalan lah yang dibincangkan oleh Syekh kita ni. Yang pertama sekali, apakah makna istasqa Musa dah? Istasqa Musa ni maksudnya Nabi Musa minta air untuk kaumnya dah. Semua perkataan dalam bahasa Arab ni ada alif sin ta depan tu maksudnya talab dah. Contohnya istata'amuni, mereka minta makanan kepada aku dah. Tu. Istaghfiruni, mintalah kamu ampunan kepada aku. Istat'imuni, mintalah makanan kepada aku. Istaksuni, dalam hadis Nabi sebut, mintalah pakaian kepada aku dah. Istighfar, istisqa, minta ujian dah. Tapi ada juga ada alif sita ni, maksud dia nya makna dia fi'il mujarrad dah. Contohnya istaghna, maksudnya tak perlu kaya dah. Istajaba, maksudnya pelik. Jadi alif sita tu sama ada menunjukkan menuntut, mencari, ataupun alif sita juga untuk takkidkan perkataan tersebut dah. Tu ilmu sarah lah, ilmu sarah dah. Dua makna alif sita ni. Okey, yang kedua soalan keduanya ialah di manakah Nabi Musa minta air untuk kaumnya dah. Aina istasqa Musa liqaumihi. Di mana Nabi Musa minta tu? Nabi Musa minta air untuk kaumnya ketika berada di padang pasir Al-Bariyah dah. Ketika mana mereka sesak di tengah-tengah padang pasir, pada teh dah. Tu. Jadi mereka mengadu dahaga pada Nabi Musa alaihi salam dah. Imam At-Tabari rahimahullah taala mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dah. Dia ada dah dikeluarkan tafsir Ibnu Abbas. Terjemahan pun ada, dia hak bahasa Arab pun ada dah. Dia tafsir Ibnu Abbas ni tafsir paling tinggi sekali dah. Tak ada dah. Sebab Ibnu Abbas ni dipanggil turjuman Al-Quran dah. Turjuman dah. Juru cakap bagi pihak Quran. Juru cakap. Sebab Nabi sendiri SAW berdoa untuk Nabi Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil dah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata perkara itu berlaku di pada teh dah. Allah memayungi mereka dengan awan, dia Allah turunkan ke atas mereka al-manna wa salwa. Dia Tuhan jadikan untuk mereka pakaian mereka tak buruk, tak busuk pakaian mereka, tak cuma tak kotor dah. Dan dijadikan depan mereka itu batu 4 segi. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk pukul batu tersebut dengan tongkatnya. Maka terpancutlah 12 mata air dah. Dia waktu lagi Mesir dulu memang ada lah, memang ada batu tu. Anak tak pergi tengok, cuma budak Mesir tunjuklah ni ustaz batu ni. Dia Israel penuh nak angkat batu tu pergi masuk Israel. Tapi tak berjaya lah. Waktu perang antara negara Mesir dengan Israel kan. Ada batu tu 4 segi batu tu. Ada besar dah. Sepadan antara Israel dengan Mesir dah. Masih ada lagi dah. Dan mereka tidak berpindah kecuali mereka dapati batu tu bersama-sama dengan mereka dah. Mereka gimana batu bersama mereka juga. Ada dah. Okey, dalam ayat ni Nabi Musa minta air, dia Allah Taala makbul ke doa Nabi Musa. Allah Taala suruh Nabi Musa pukul tongkat dah. Pukul apa dia batu saat ni. Jadi macam mana cara kita nak minta hujan dalam syariat kita ni macam mana? Kena katuk dengan tongkat juga ke mana? Tak. Katuk batu mana? Dia katuk dengan tongkat, katuk laut kau katuk batu tu mukjizat. Tuhan suruh baru jadi. Tak. Kerana Musa katuk saja, tak suruh Nabi Musa katuk. Belah ke laut? Tak belah. Batu lama dah adanya batu ni. Nabi Musa katuk batu. Tu biar air tak? Tak tahu biar air. Tuhan suruh baru tu biar air. Tongkat Nabi Musa dah. Ke dulu ke budak Mesir dijual kayu kokak tu kan.
Lepas ke Mekah lah ni ada lagi kayu kokak. Dia kata kayu kokak ni kayu tokat Nabi Musa. Ustaz Muhammad kata ni sebab saya ni tokat Nabi Muhammad ni hebat lagi. Oh, jangan duk cari kayu mengarut dah belakang dah. Tak ada apa pun dah. Okey, macam mana kita nak minta ujian dah? Istisqa macam mana dah? Kata dia dalam syariat kita, istisqa ni sama ada berdoa, imam berdoa dalam khutbah jemaah, ataupun imam keluar ke musalla kepada menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan sembahyang 2 rakaat dah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara tersebut. Dan perkara ini telah diperincikan oleh kitab fiqh dah. Imam Bukhari rahmatullah alaih mengeluarkan hadis dia daripada hadis Abbad bin Tamim daripada empat saudaranya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi keluar minta ujian, Nabi mengubah Nabi paling belakang dia, Nabi ngadap kiblat dah. Nabi berdoa, Nabi pun tukar ridak dia. Kain lepas dia Nabi tukar dah, Nabi ubah. Atas duk bawah, tu bawah atas. Kiri duk kanan duk kiri dah. Nabi pun sembahyang 2 rakaat, Nabi baca dengan nyaring dah. Tu hadis berkenaan dengan Nabi sembahyang istisqa dah. Dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas menyebut ada seorang lelaki keluar pada hari Jumaat dia masuk ke pintu menghadap mimbar Nabi. Rasulullah bangun berkhutbah. Dia pun menghadap Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, habis dah binatang ternak 50 ke habis dah. Halakatil mawashi dah. Dia jalan pun putus belakang dah. Tak ada orang jalan dah belakang. Tak ada air kan? Maka doalah kepada Allah supaya Tuhan turunkan hujan. Maka Nabi pun angkat 2 tangannya ketika khutbah dah. Ni tu imam tak boleh angkat tangan ketika khutbah. Tu imam hanya boleh angkat jari, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu ya boleh ya. Kecuali tu imam nak doa nak minta ujian sahaja. Doa biasa tak boleh. Ke khutbah kedua ke tu imam doa ke? Tu imam angkat tangan dok. Tak angkat tangan tu imam. Tu imam bukan tukar so, tangan tak bosah dah. Orang bawah angkat tangan dok. Tak perlu angkat tangan. Dia hanya mengaminkan doa sahaja dah. Tapi bila minta ujian ni, Nabi angkat tangan dah. Nabi angkat 2 tangannya. Bahkan riwayat yang sebut nampak ketiak Nabi dah. Nabi doa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Wahai Allah, berilah hujan kepada kami dah. Wahai Allah, berilah hujan kepada kami. Anas kata mula-mula Nabi doa tak nampak satu pun awal dah. Tiba-tiba ada awal kecil so dah. Kau besar, kau berat, kamu ni turun hujan dah. Sehingga hujan turun seminggu berturut-turut dah. Sampai banjir di Madinah. Dah. Jadi sungai. Dah. Sehingga kawan tu minggu depan mari pula ngadu Nabi, wahai Rasulullah, habis mampu ke habis binatang. Sebab apa hujan banyak doa dah. Mintalah supaya Tuhan berhentikan hujan dah. Nabi doa pula semula, Allahumma hawalina wala alaina. Allahumma ala dhirabi wal akam dah. Wa butul audiyah dah. Maksudnya adalah hadis ni ada doa minta hujan, ada doa berhentikan hujan. Dah. Bukan doa sekat hujan, doa minta berhenti hujan dah. Ke baru ni kan hujan apa? Tak hujan pun banjir besar baru ni tak hujan pun, tapi air mai ke bawah je. Dah. Hari tu anak masuk hari tu. Orang tu pun 500 orang nasib bala. Sebab apa? Sebab nu orang yang masuk di Kelantan tu habis buat banjir belaka. Anak kata air tak boleh masuk 500 orang ni, banyak lajuk 300 dah. Kita masuk tu air seru naik dah. Orang atas makan ni alat kelik tak balik tadi. Air banyak kan. Lepas ke Bimol dah. Naik ke atas. Hujan tu kan. Jadi air hujan, air itu bukan hujan, air mai ke bawah gitu. Ke bawah mari air dah. Allahu akbar. Okey, tu ayat 60 dah. Ayat 60 surah Al-Baqarah. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala perintah Nabi Musa pukul dengan tongkat dia baru tu biar air dah. Allah Ta'ala mampu pancuk ke air daripada batu tanpa pukul dengan tongkat pun. Apa tu suruh Nabi Musa kata dengan tongkat dia juga? Dah. So
Yang keduanya benda pelik ni. Macam mana batu tu bi air batu tu. Batu hot tengah batu tu bi air. Air pelik tu. Kalau ada pahit sungguh tu bi air. Macam mana tu? Setengah ulama kata tu supaya menunjukkan sesuatu yang berlaku ada sebab dia lah. Ada sebab dah. Tu boleh tu buat tanpa sebab pun boleh. Tapi tu nak ajar gapo-gapo berlaku dengan sebab berlaku. Tu. Ada ikatan antara sebab dengan musabab dah. Tu. Jadi nak gapo-gapo pun nak kena ada sebab lah. Nak pahala ke kena ada sebab juga. Dosa ada dosa sebab pada hukumnya dah. Sebab itulah bila Siti Maryam dah. Sayyidatu Maryam lah. Bila Siti Maryam ni beranak kepada Nabi Isa AS, maka dia dahaga, tubuh dia lemah. Dah beranak kan tubik darah banyak, lepas tubik anak lagi, entihlah. Dah. Maka nak Tuhan suruh Siti Maryam ni dia kocok pokok tamar. Kalau kocok sarung mana pokok tamar. Pokok tamar ni kerah. Macam pokok nyo kerah. Dah. Tepuk saja dah. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bila kamu gerak ke, kamu tepuk ke, batu tamar saat ni akan menggugur ke buah yang rutab, buah tamar yang basah, yang masuk. Kuli washrabi ni akan menggugur ke tamar yang masuk ke. Kemudian Tuhan suruh dia minum air sungai dah. Jadi walaupun Tuhan gugur ke buah tamar, rutab tanpa nak Siti Maryam tepuk, tapi Tuhan suruh juga Siti Maryam melakukan sebab dah. Kalau kita ambil kemudian dari sini lah, molek benar orang beranak ni makan jus kurma. Dah. Kita tengok sini lah. Dah. Sebab apa? Sebab jus kurma ni boleh memulihkan semua tenaga dia lah. Sebab itulah kita disuruh berbuka dengan kurma. Buah rutab. Tak kenal tak rutab ni. Dia hak kering-kering tu tamar. Dia afdal berbuka ni rutab. Tempat kita tu kalau hak rutab tu air lah, hak hitam dah. Kalau di Saudi di negara Arab ni rutab dia tu hak takal lagi tu. Lah ni pun ada tu kok rutab takal tu. Hak masuk tu, hak kuning hak masuk tu. Hak lembut lah. Tapi rutab tu memang dia mudah, kalau tak luar memang dia mudah busuk. Dia mudah rusuk lah. Tamar ni dia masak dah. Lepas dia jemur. Dah lama setahun-tahun tak apa lagi. Tu tamar dia panggil. Orang kering tu. Dah. Jadi kita afdal berbuka dengan rutab. Rutab afdal dah. Tak ada tak rutab barulah kau tamar. Okey. Begitu juga Nabi dan sahabat-sahabat bersungguh-sungguh menggali khandak. Kepere khandak kan boleh puasa. Nabi gali khandak 17 kilo. Gali pada pasir, batu saja. Loh. Tu. Bila tentera Ahzab berkumpul dan nak menyerang Madinah, Nabi pun gali parit, Nabi bagi dengan sahabat-sahabat. Ambil 1 meter seorang, 2 orang, 3 orang 1 meter. 2 orang, 3 orang 1 meter dah. Tu. Parit dia ni dalam kira-kira kalau jatuh kuda memang ternaik dah kuda. Dalam so panjang tu so. Kalau kira-kira kalau kuda lepak terlepas. Dalam lah. 17 kilo pula. Maksudnya depan Madinah tu memang tak boleh nak masuk tu dah Ahzab dah. Belakang bukit gunung memang tak boleh masuk lah. Bukit gunung tu. Jadi tu khandak dah. Nabi tu boleh buat khandak akan jadi sendiri. Tapi apa Nabi sendiri dengan sahabat kena gali sendiri. Kenapa dah? Boleh puasa lagi. Kamu dia mesti sejuk pulak. Dah. Kamu dia tenaga tak cukup, makanan tak cukup. Kenapa Tuhan suruh gitu? Ni Tuhan sebab supaya sahabat-sahabat dapat pahala. Dah. Pahala jihad, pahala perang, dan sebagainya lah. Dia nak teringatlah waktu perang dulu, waktu perang Afghanistan dulu boleh puasa juga. Boleh puasa ke? Dia tengah buka puasa tengok berlalu yung. Tengah buka puasa? Dah. Allahu akbar. Jadi dalam cerita Nabi Musa katak batu ni, tubik air ni antara mukjizat dah. Bahkan setiap nabi-nabi Tuhan bagi mukjizat dah. Jadi soalan dia ni cuba kamu jelaskan mukjizat yang Tuhan bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah.
ada mukjizat hak sama dengan mukjizat Nabi Musa, iaitu terpancuknya air melalui celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis mutawatir ni. Hadis mutawatir keluar air daripada celah jari Nabi dah. Tu. Nabi memperbanyakkan makanan dah. Cukup untuk sedikit jadi ramai, maaf. Untuk ramai makanan dah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman dah. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala menggerakkan angin untuk membawanya. Dah. Nabi kita sendiri naik burak. Dah. Naik daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Maqdis naik ke langit. Dah. Dengan burak. Burak daripada ni dah. Naik langit tu dengan Jibril dah. Kemudian Nabi Musa bercakap dengan Tuhan di Janibil Tur, di Tur Sina. Tuhan Nabi kita bercakap dengan Tuhan bila waktu malam Isra Mi'raj dah. Itu bersama mukjizat Nabi dengan mukjizat Nabi Musa, bersama mukjizat Nabi sama dengan mukjizat Nabi Sulaiman dah. Nabi Sulaiman Tuhan kerahkan jin dah. Tu. Bekerja untuk dia. Jin cari permata, jin apa dia buat apa dia Baitul Maqdis untuk dia. Nabi Muhammad SAW jin yang beriman pun ikut Nabi Sulaiman, jin yang tak beriman pun ikut juga dah. Tu. Dan jin di zaman Rasulullah ada yang beriman, ada yang kafir dah. Tu. Dan hak tolong Nabi Muhammad ni siapa dia? Bukan jin, malaikat tolong. Bila? Dalam jihad. Dalam peperangan, dalam jihad, malaikat tolong Nabi SAW dah. Nabi Sulaiman jin tolong dia, Nabi Muhammad malaikat tolong dia dah. Dalam peperangan jihad dah. Banyak cerita dalam perang Badar bila sahabat-sahabat ayu pedang, buat jatuh musuh jatuh dah. Tak ada kena lagi. Mana malaikat kata awal-awal lagi dah. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan dah. Tuhan perintah ke malaikat katok tekok musuh dan katok atas jari-jari mereka dah. Tu. Apa dia zaman Nabi Sulaiman, burung-burung dia bukit buka bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batu bertasbih. Pokok tunduk Nabi dah. Bukit Uhud kasih Nabi. Makanan Nabi dengar tasbih makanan dah. Tu mukjizat yang sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa sembuh, dapat menyembuhkan penyakit sopok, penyakit apa dia kusta dah. Dengan izin Allah dah. Dan setengah di kalangan umat Islam dengan doa Nabi SAW, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit juga dah. Penuh hali, sakit mata Nabi ludah pada mata dia. Nabi Ali kata tak pernah aku rasa sembuh dah, tak pernah sakit pada tu dah. Dia banyak dah sahabat-sahabat hak luka, hak cedera, Nabi doa kemudian sembuh. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi kita SAW pernah baca tamar ni menangis dah. Menangis dah. Dan begitu juga Nabi seperti Nabi mendengar suaranya seperti suara unta yang mengandung 10 bulan dah. Nabi Ibrahim bila dicampur oleh api, maka api tidak membakarnya dah. Nabi kita SAW bila dia melihat nur Allah, maka Nabi tak terbakar dah. Itulah beberapa mukjizat Nabi yang sama dengan Nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Pada sekali dulu kemudian kita sambung ayat lain pula. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa alasiha wa basaliha. Ni azab yang kedua yang Tuhan turunkan kepada Bani Israel. Dah. Azab yang kedua. Azab yang pertama bila? Nuh waktu mereka minta nak tengok Tuhan kan.
Arinallaha jahra. Ni nikmat sani, tulis nikmat sani, tulis ayat tu nikmat sani. Nikmat ni maksud dia nya ialah azab lah. Sebab tu jangan eja nama nikmat aja nama nikmat ke, atau tulis aja nikmat, tulis aja gitu saja. Nikmat maksud dia azab. Nikmat ni dia ajar dia ni atau buat tanda gitu. Nikmat eja dia lah. Kalau kita jadi nikmat maksud dia azab. Dah. Tapi nik dalam bahasa Urdu, nik orang Jew. Nik admi he. Nik admi ke? Orang baik nik ni bahasa Urdu lah. Tapi nikmat ni azab dah. Sebab tu dalam eja pun kena itu juga. Apa dia Melayu asli pun betul dalam eja. Dia banyak betul dalam eja lah. Eja Rumi khususnya lah. Okey. Wa iz qultum ya Musa, ingatlah ketika mana kamu berkata kepada Nabi Musa, lan nasbira dah. Ni ayat ni dipanggil misri zindagi ke nakami. Masri zindagi ke nakami. Kegagalan mereka hidup dah. Kegagalan Bani Israel hidup di mana? Di Palestin dah, di apa dia, di pada luar ni dah, di pada pasir dah. Kegagalan hidup mereka dah. Waktu bandar pun mereka apa dia gagal, kapur pun gagal, tengok pada pasir pun gagal juga. Macam mana? Mereka minta makanan lain dah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana yukhrij lana mimma tumbitul ard. Ketika mana kamu berkata wahai Musa, kami tidak sabar dah. Hanya makan makanan yang sama dah. Bukan sama makanan, dua makanan mereka makannya, makanan yang sama lah maksudnya. Maka fad'u lana rabbaka, doalah untuk kami pada Tuhan kamu supaya dia keluarkan untuk kami mimma tumbitul ard, tanaman dah, hasil bumi dah, mim bakliha. Apa dia bakliha? Sayur dah. Al-baqar sayur. Wa kisaiha, kikri. Dia timun dah, mentimun. Wa fumiha. Apa dia fumiha? Bayi putih. Fum bayi putih. Wa adasiha, kacedah. Wa basaliha, bayi besar. Dah. Nak bayi besar, nak bayi putih. Nak gede lagi? Kacedah. Dah. Nak timun. Nak sayur. Dah. Lebih kurang Pakistan juga makanan dia. Dah. Sabzian. Dah. Lebih kurang makanan dia. दाल है, प्याज है, लो. Okey, tu mereka minta makanan yang Tuhan keluarkan dah. Tu minta Tuhan bagi makanan ni dah kepada mereka dah. Jadi mereka puas dah makan daging, makan pecicih dia, puas dah. Nak makan bawang pula, nak makan bawang, makan sayur dah. Puas dah makan makanan dah. Jadi mereka sekarang ni menukar ganti, mereka nak tukar makanan hok murah dengan makanan yang lebih mahal dah. Sepatutnya makanan yang mahal, hak standard, makanan hak sihat, makanan yang berzak. Tiba-tiba mereka nak makan makanan ni. Dah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ni teguran Nabi Musa dah. Tanbih musawi dia panggil dah. Hamzah ingkar az-du'a dah. Hamzah ni Hamzah Nabi Musa ingkar dah. Adakah patut kamu meminta tukar dah? Ke badala istabdala, tak macam dah istasqa ke? Istabdala minta tukar, istasqa minta ujian. Adakah kamu sanggup kamu minta tukar allazi huwa adna, makanan hak tahap dia rendah, vitamin dia rendah, harga dia murah dah, apa dia faedah dia berkurang, kamu minta tukar allazi huwa adna billazi huwa khair, dengan hak lebih baik lagi. Hak baik ada, kamu tukar dengan hak lebih rendah lagi dah. Allahu akbar. Kau nak ustaz molek-molek dah ngajar fiqh sunnah, ngajar hadis. Tiba-tiba tukar. Oh biarlah ustaz ni tangguh tukar. Ngaji kita hak tidak ada Quran sunnah. Dah.
Ustaz ni ngajar tafsir Quran lagi, ngajar hadis lagi. Tiba-tiba puai ustaz ni. Mak panggil ustaz main ngajar musalli. Oh Allah lah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah sanggup kamu tukar hak rendah dengan hak lebih baik lagi? Ni dah masalah dia. Dah. Tu email hak molek-molek dah. Lu jauh gol ni tiba-tiba ada orang komen sikit. Dah, pecah tu email ni. Oh mari tu email lain. Tu email lain ni baca Quran pun tak betul. Dah. Mai jemaah pun tak pergi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Begitulah kaedah dia dah. Jadi orang hak tafsir pada pengajian Quran hadis ni, dah nak pada pengajian tradisional saja ni. Nah kita baca ayat ni dia. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu sanggup tukar dengan benda yang lebih rendah dengan benda yang lebih baik daripadanya dah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Musa kata pergi berambuhmu dah. Pergilah kamu cari mana-mana kampung, mana-mana bandar, kamu carilah, mungkin belilah sana dah. Fa inna lakum, sesungguhnya untuk kamu apa yang kamu minta dah. Jadi oleh kerana mereka minta makanan macam tu dah, dan ni boleh menyebabkan mengundang kemarahan Nabi Musa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan timpa ke azab ke atas mereka. Apa dia? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Maka ditimpa ke atas mereka itu kehinaan. Kehinaan di dunia. Wal maskanah, dia kemiskinan dah. Itu azab di dunia. Hina dan miskin. Yang kedua, di akhirat nanti waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Di akhirat nanti Tuhan murka ke atas mereka. Dunia mereka hina, miskin, di akhirat nanti Tuhan murka ke atas mereka. Ni sebenarnya azab ni bukan kepada Bani Israel zaman dulu sahaja. Sampai sekarang pun mereka ditimpa dengan kehinaan, dengan kemiskinan. Habis orang marah ke Israel. Sampai di Amerika pun marah ke Israel. Australia pun marah ke Israel dah. Jahat lajak Israel dah. Habis orang marah ke Israel ni. Sebab apa? Sebab Israel ni bila dia pergi mana-mana dia akan menguasai ekonomi dah. Manipulasi, dia akan menguasai ekonomi dah. Dia akan nyik habis orang lain dah. Dia anggap orang lain tu hina belaka. Jadi semua umat manusia ni menghina Bani Israel, dan mereka ni apa dia ditimpa dengan kemiskinan. Walaupun mereka kaya pada zahirnya, tapi mereka disekak dah, tak ada bantuan, tak ada pertolongan, tak ada orang kerjasama dengan mereka dah. Jadi kenapa Tuhan hina mereka, Tuhan timpa ke kemiskinan mereka, Tuhan murka kat mereka? Sebab apa dah? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Bukan sahaja kerana dosa mereka menukar ganti minta hak lain makan, bahkan hak lebih teruk lagi, mereka nak tukar ganti makan makan rezeki Tuhan, kemudian mereka bunuh nabi-nabi. Zalika, illah, kenapa mereka ditimpa kehinaan? Zalika, ya demikian itu, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ya demikian itu kerana mereka itu membunuh, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka membunuh nabi-nabi bi ghairil haq, tanpa sebenar dah. Khud ungkin nazdik bina haq. Di sisi mereka sendiri pun mereka anggap tak betul. Apabila sisi Allah Ta'ala tak betul, mereka bunuh nabi-nabi tu. Mereka bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka cuba nak bunuh Nabi Isa. Bahkan mereka pernah meracuni, bubuh racun pada kambing nak makan. Mereka pernah nak remah batu besar kepada Nabi. Mereka pernah sihir Nabi. Siapa Nabi ni boleh anak Nabi boleh sihir Nabi dah. Jadi ni cubaan mereka. Kalau Nabi pun mereka nak bunuh, apa lagi kita? Sebab itulah bahaya kita ni pergi berobat ke negara bukan Islam. Lebih lagi orang alim ulama pula pergi berobat ke sana. Takut-takut dia yang bubuh obat racun. Mati saja. Macam Michael Jackson. Michael Jackson kes dia tak sah lagi, kes dia ni.
Terus sebabnya orang dakwah sebab dia kata sebab orang hak merawat dah Tuhan merawat dia tu. Wisal habak lah. Lebih dos guna lah mati dia ni. Jadi ahli ulama orang sakit-sakit ni kadang-kadang perlu pembedahan kan. Kalau pembedahan kadang-kadang pergi Cina, kadang-kadang pergi ke Amerika tu. Dah. Jadi seboleh-bolehnya tak sah lah. Tak sah lah lebih bagi ahli ulama dah. Kita takut mereka ni dibunuh oleh ahli ulama pula dah. Jadi mereka membunuh nabi-nabi, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dah. Zalika bima asaw. Sebab apa mereka bunuh? Sebab apa mereka merusai? Kerana mereka ni memang perangai mereka ni derhaka. Wa kanu ya'tadu, dan mereka ni sama melampaui batas. Jadi derhaka, melampaui batas, membunuh nabi-nabi, kufur terhadap ayat-ayat Allah, menukar ganti apa nikmat itu bagi, ni sebab turunnya azab dah. Sebab turunnya azab, kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Habis kata dah. Kemudian masuk pula ayat lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni ayat ni yakni apne al-qabum per khush nahuna usse kuch faedah nahi hoga balki jodil si iman lai yakni Allah Taala ki wahdah la syarika lah samje और उसके इबादत करें और आखिरी नबी पर ईमान लाए उसके लिए नजत होगी. Ada orang faham? Loh. Ada orang faham ni? Tu saya baca Quran dulu. Jangan kamu berbangga dengan gelar kamu. Dah. Dah, Yahudi berbangga dengan Yahudi dia, Kristian berbangga dengan Kristian dia, orang Islam berbangga dengan Islam dia dah. Ataupun sampai kita sekarang ni NGO ke jemaah tu jemaah ni, hak ni Islam, hak tu Islam dah. Islam lagi, Islah lagi, macam-macam dah. Dah. Jangan kamu berbangga dengan nama pertubuhan kamu, ko parti kamu, ko NGO kamu. Dak, tak pakai belaka tu. Tak bawa ke akhirat belaka. Bawa akhirat terlaku juga. Ni bawa ke akhirat ni. Nikah ahli aku. Tak laku sahabat dah. Hak laku, hak Tuhan ambil kiranya bila orang tu beriman dari hatinya, dah. Dia beramal soleh, beribadat kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam hati dan mengikut Nabi Muhammad SAW. Hak tu hak kira dah. Jadi hak persatuan ke dah NGO tu hak kira belaka dah. Mu NGO mana ke tak pakai hafal belaka kalau kamu tak beriman, kalau kamu tidak beramal soleh dah. Ada orang dia jadi ke ayat ni enggak boleh panggil ni, faham enggak dia ni? Bersama agama. Liberal dah. Sebab Tuhan sebut sini Tuhan sama belaka. Sesungguhnya orang yang beriman. Dah, innal ladzina amanu maksudnya umat Islam lah. Wal ladzina hadu Yahudi. Wan nasara Kristian. Was-sabiina ni pengikut Majusi lah. Man amana minhum billahi, sesiapa yang beriman dengan mereka dengan Allah di hari akhirat dan beramal soleh, falahum ajruhum, untuk mereka pahala mereka di situ Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada bebangan, tidak ada ketakutan. Jadi asalkan mereka beriman cara akhirat tak apalah. Mana Kristian pun tak salah, dia betul juga. Yahudi pun betul juga. Dia begitu dah. Jadi ni pahaman liberal dah. Ni pahaman liberal. Tuhan nak royaknya Yahudi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad mari. Kristian zaman dulu sebelum Nabi Muhammad mari. Dah. Kalau mereka beriman, kalau mereka beramal soleh, maka Tuhan terima mereka. Tapi sekarang Kristian harus sekarang mana-mana tak beriman Nabi Muhammad, maka Tuhan tak terima. Wa may innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang tak terima Islam rugi dah. Tuhan tak terima. Pada hanya Islam saja Tuhan terima dah. Jadi bila Nabi Muhammad mari hanya Islam saja Nabi Muhammad terima. Jadi liberal, paham liberal tu salah lah. Salah dah. Hanya Islam saja. Sebab tu dalam fatwa Saudi banyak sekali fatwa-fatwa yang bertanya apa hukum orang yang mengatakan semua agama ni benar belaka dah.
Orang yang mengatakan begitu boleh jadi murtad. Boleh jadi murtad. Sebab apa? Sebab hanya Islam saja Tuhan memperakui. Dan Tuhan sebut dah, Tuhan tak terima agama lain. Tiba-tiba kita kata Tuhan terima agama lain dah. Banyak pahaman ini. Pahaman persamaan agama ni memang banyak sekali dah. Pertama sekali kita nak ayat-ayat ni, jangan berbangga dengan persatuan, pertubuhan, NGO kita ada, parti ke, tak laku sahabat situ dah. Kecuali kita buat pertubuhan ni tujuannya untuk berjual agama dah. Kita beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Tuhan ambil kira lah atas iman kita tu. So, yang kedua ni, ayat ni bukan menjadi dalil kepada orang faham liberal lah. Wa amila salihan dah. Ada kata as-sabi'i ini pengikut Nabi Ibrahim. Ada kata as-sabi'i satu kumpulan daripada agama Majusi, agama asal mereka lah. Betul. Tapi agama hak dia salah dah, semua api dah. Man amana minhum man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dah. Wa amila salihan, mereka beramal soleh dah. Sebab tu nak jadi ahli syurga ni, nak jadi orang yang ni dia kena ada dua kekuatan dah. Kekuatan imaniyah, kekuatan ilmiah, kekuatan amaliyah dah. Ilmu pun kuat, iaitu beriman. Amal pun kuat, iaitu beramal soleh dah. Amal soleh ni iaitu muwafiq qanun syarak dah. Menyamai, menepati peraturan syarak. Tu amal soleh dah. Kalau kita duk berzikir tak kena cara orang Nabi ajar. Dah. Kita pakai telur ni, kita lepas terawih kat, ngatik dia kena kat kita ni. La illallah. La. Kamu dia? La illallah. Mana? Allah. Kamu dia sebut? Jadi tu zikir tidak menepati dah. Kalau tidak menepati dengan Nabi ajar, dia tidak amal soleh panggil. Dah. Patutlah ni amal tak tahulah. Nak minta pandangnya lah. Setengah-setengah masjid dia buat tadarus lepas asar, molek. Lepas asar pas subuh. Tapi dia guna supaya lepas luar. Putih kapur ni, molek dah. Dah. Orang kat rumah memang ganggu lah. Gua peka ngadak rumah dia, peka gua mahal, peka 70,000 so peka. Peka Masjid Raja 70,000 peka dia. Nak banyak mahal peka. Ngadak rumah kita pula. Enggak baca Quran juga. Kita dah baca Quran juga, baca Quran juga. Apa boleh ngadak kita? Dia nak tadarus dekat ada puluh orang yang depannya. Seperti kapur dengar. Enggak orang nak baca Quran juga, masjid pun orang nak baca Quran juga. Nak ngapa Quran, nak yatim tarawih malam ni. Jadi kita anak pergi sembahyang subuh tu juga nak mulai Quran. Tak jadi mula. Nak mulai Quran gua dia baca juga. Kita baca juga. Bukan dia. Dah. Jadi kita cadailah masjid-masjid kalau nak tazkir, nak buat tadarus juga. Dah. Sama ada tak pakai speaker ataupun guna speaker slow sudahlah. Speaker dalil sudahlah. Sekadar dengar pokok kita sudahlah. Nak kau siapa orang lain nak baca Quran tak boleh, nak sembahyang tak boleh. Nak kau sebutin kapur dia ganggu. Dosa tu. Kena Nabi larang ke baca Quran, semak baca derah Quran orang nak tidur masjid ke. Nabi larang. Tapi orang kita dia anggap tu hak tu amal soleh, dia anggap tu. Oh molek benar tu. Dah. Kadang-kadang dia sembahyang malam dia guna speaker keluar lagi. Sembahyang malam. Jadi nak royak dia sembahyang malam nak tahajud lah. La ilaha illallah. Jadi amal soleh ni amal menepati syarak dah. Kalau amal soleh nak kau gapo ganggu orang lain, bukan dia tu. Wala khaufun alaihim agika dah. Mereka tak akan takut benda akan datang dah, agika dah. Wala hum yahzanun picika. Mereka tak bimbang tak ada benda hal pada dah. Tu berbeza antara khauf dengan huzun dah. Takut-takut ni benda akan datang. Takut nak pergi sana tak lama ke tak ada persediaan ke. Bimbang hal pada dah. Pada. Tu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat innal ladzina amanu ni ada perbincangan lah, jadi disebut oleh Syekh Mustafa kita ni. Kita nak jemput sekali ni Syekh Mustafa mari Kelantan ni. Bukan ada. Sungguh. Apa tu dia jemput, boleh jemput. Dah. Buat program molek, kecek dengan apa dia?
Ustaz Isyam Al-Bari, dia kena. Kata nak jemput Syekh sekali sini dia. Okey, berkenaan dengan ayat ni dah. Okey, ada beberapa soalan berkenaan dengan ayat ni. Yang pertama sekali, siapakah yang dimaksudkan dengan allazina amanu? Innal ladzina amanu. Siapakah allazina amanu dah? Kamu dah sebut pula lepas tu. Man amana billahi wal akhir. Dah. Kau tengok ayat ni berulang 2 kali dah. Innal ladzina amanu man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 2 kali beriman kan? Okey, siapakah dimaksudkan dengan orang yang beriman dah? Ulama ada beberapa pendapat lah. Yang pertama sekali, maksud allazina amanu ni maksudnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga man amana yang kedua tu juga termasuk itu juga lah, beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi allazina amanu, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, man amana yang kedua maksud dia nya tetap dengan keimanan. Innal ladzina amanu maksudnya orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Man amana tu maksudnya orang yang tetap dengan iman dia bersungguh-sungguh untuk mati dengan keadaan iman dah. Sebab itulah Tuhan suruh dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Tuhan turunkan. Kita beriman dah, Tuhan suruh beriman pula. Apa dia maksud dia? Kita beriman dah sekarang, Tuhan suruh beriman pula. Berapa kali beriman? Maksud suruh beriman ni, hendaklah kamu tetap dengan keimanan kamu. Kamu kukuhkan, kamu kejakkan iman kamu. Faham kan tu? Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu, kemudian man amana billahi wal akhir, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, kemudian mereka tetap beriman kepada Allah di hari akhirat. Jadi beriman kali kedua ni maksudnya mereka istiqamah dengan iman mereka dan mereka bersungguh-sungguh untuk mati dalam iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kata ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kamu mati kecuali dengan beriman. Jadi maksud beriman di sini maksudnya yang pertama kita istiqamah, kita kejar iman kita, yang keduanya kita bersungguh-sungguh supaya mati kali beriman. Itu maksud iman yang kedua dah. Man amana billah, aminu billah dah. Okey. Pendapat yang kedua, ada orang yang berkata innal ladzina amanu, ayat berapa ni? Ayat berapa ni? Alah, nak buat ayat tu tengok. Ayat 62 surah Baqarah ni, innal ladzina amanu tu maksud dia nya ialah orang yang mentauhidkan Allah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ke Zaid begitu. Zaid ada 2-3 orang lah, tak ramai lah. Ada ada golongan-golongan segelintir manusia yang mentauhidkan Allah sebelum Nabi Muhammad mari. Mereka tak minum arak, mereka tak berjudi, tak sembah berhala, tak makan bangkai, mereka tak berzina, Mereka mentauhidkan Allah dan mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi maksud innal ladzina amanu iaitu orang yang beriman mentauhidkan Allah sebelum Nabi mari bawa wahyu dah. Contohnya Zaid bin Amr bin Nufail, dia seumpama mereka dah. Seumpamanya lah. Jadi maksud beriman kepada Allah Taala sini maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan mengikut ajaran Hanifiyah dah. Pendapat yang ketiga mengatakan innal ladzina amanu ialah golongan munafik, iaitu mereka yang beriman dengan mulut saja tapi hati mereka tidak beriman. Kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka yakin semula, barulah Tuhan terima dah. Okey, tu apa dia persoalan yang pertama berkenaan dengan ayat ni dah.
Yang kedua, dah, kenapa Nasara dipanggil Nasara dah? Limaza utliqan Nasara bin Nasara? Kenapa Kristian dipanggil Nasara? Kenapa dah? Okey, ada 3 pendapat ahli ilmu. Dan yang pertama sekali, kerana Nabi Isa memanggil mereka dengan man ansari ila Allah. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya wa idh qala man ansari ila Allah lah. Nabi Isa panggil kepada Hawari, man ansari ila Allah. Siapakah yang nak bantu aku untuk membela, untuk menegakkan agama Allah dah. Jadi Nasara jadi Ansari, jadi Nasara dah. So, qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Yang kedua, kerana mereka dinisbahkan kepada satu kampung, nama dia Nasirah, kampung yang mana Nabi Isa tinggal di situ dah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tabari dah, dengan sanad yang hasan al-Qatadah. Dia berkata mereka namakan dengan Nasara kerana mereka duduk tinggal di kampung nama dia Nasirah, yang mana tanpa sebut tempat tinggal Nabi Isa AS. Yang ketiga, mereka namakan dengan Nasara kerana mereka membantu sebahagian akan sebahagian lain dah. Tapi pendapat ni dhaif lah. Pendapat ni dhaif dah. Sebab tu saya sebut mereka tidak bantu-membantu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu berasa mereka tu bersatu, tapi sebenarnya mereka berpecah belah dah. Bahkan tu saya sebut di kalangan mereka berlaku permusuhan, kebencian dah. Okey, was-sabiina. Siapakah as-sabiina? Man huwa as-sabi? As-sabi ni dalam bahasa Arab, ni penting saya mahal bahasa-bahasa. Dah. Kadang-kadang tak faham agama kena ke bahasa ya. Sebab kata dah lekat dah, tak faham lagi. Sebab itulah kalau kita ngaji hadis ke tafsir ke, dia ada gharibul hadis. Ada mufradatul Quran dah. Ada gharibul hadis, ada mufradatul Quran. Ni dua-dua pelajaran ni penting. Ni dua-dua ni bahasa belaka dah. Okey. As-sabi, man huwa as-sabi? As-sabi man taraka dinahu wa dakhala dinan ghaira dinihi. Sabit ni maksudnya orang yang tinggal agama dia masuk agama lain. Tu sabit. Sebab itulah bila ada orang Mekah masuk Islam, maka orang musyrik dulu dia laqad sabata. Kamu telah jadi sabit dah. Kamu telah keluar dari agama dah. Tu. Persoalannya, siapakah as-sabiin yang dimaksudkan dalam ayat ni? Siapa dia mereka tu? Man hum as-sabiun fi hadhihi ayat dah. Man hum as-sabiun dah. Jawab dah, as-sabiun dalam ayat ni yang pertama sekalinya, pendapat yang pertama yang dimaksudkan as-sabiun ialah kaum yang tidak ada agama bagi mereka. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Kristian, mereka bukan Majusi dah. So setengah ahli ilmu berkata mereka ialah satu kaum yang menyembah malaikat dah. Imam Tabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Hasan. Dia berkata, mencerita kepada aku Ziyad bahawa as-sabiin itu mereka sembahyang menghadap kiblat. Mereka sembahyang 5 waktu. Lalu fa arada an yadha anhum jizyah. Maka Nabi pun nak apa dia hentikan jizyah daripada mereka. Kamu diberitahu pula bahawa mereka ni menyembah malaikat dah. Jadi mereka semua malaikat, mereka sembahyang menghadap kiblat dah, dan mereka membaca zabur dah. Ni agama campur-campur ni. Sembahyang menghadap kiblat, sembah malaikat, baca zabur. Ke mana ni? Dah. Ada campur agama macam agama Yaping. Yaping campur belaka. Yahudi berterima, Kristian berterima, Hindu berterima belaka. Tocha berterima, Islam berterima. Setengah ulama kata mereka sekumpulan orang Majusi, dan setengah ulama kata mereka satu kumpulan dengan ahli kitab dah. Banyak pendapat lah. Okey, dalam ayat ni Tuhan kata orang Yahudi pun beriman, orang Kristian pun beriman, orang Sabiin pun beriman juga. Apa dia maksud iman mereka ni? Maksud iman Yahudi sini maksudnya mereka membenarkan Taurat. Dan mereka juga membenar risalah Nabi Muhammad SAW. Termasuk sifat-sifat baginda. Begitu juga maksud iman Nasrani ni maksudnya beriman dengan Injil
dan mereka membenarkan apa kandungnya Injil yang menyebut tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Maksud iman sabit ni maksudnya mereka ni masuk Islam dan mereka mengikut jalan orang beriman dah. Tu maksud man amana minhum dah. Okey, dalam ayat ni Tuhan sebut man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Dia mereka beramal soleh. Beramal soleh ni ada dua syarat dah. Dua syarat amal soleh. Saat ni dia sebut saat ni. Amal soleh syarat dia nya menepati syarat dah. Kata dia syarat yang pertama, amal soleh ni dikira soleh bila orang tu beriman dah. Kalau orang tu tak beriman walaupun dia ni baik, maka tu tidak dikira amal soleh dah. Yang kedua syarat amal soleh ni ialah an yakuna khalisan sawaban. Ikhlas dia menepati ajaran Nabi dah. Menepati syarat dan ikhlas dah. Ikhlas maksudnya ikhlas daripada apa dia riak, menunjuk-nunjuk dah. Niatkan orang lain dan sebagainya lah. Kalau dia tengok sini innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum man amana billahi wal yawmil akhir. Orang beriman Yahudi, Kristian, Sabi'i ni lafaz jamak ke? Rasa ke tak? Man amana tu mufrad. Mana tu? Isim inna jamak. Bukan jamak atah lagi. Tak. Kumpulan ni kumpulan tak. Tiba-tiba khabar dia mufrad. Man amana tu mufrad. Mana? Maka kita jawab man amana, man tu man. Man tu isim mausul. Memang man jumlah man tu dia khabar dia. Man tu memang dia tu mufrad dari segi lafaz, tapi makna dia jamak. Makna dia nya allazina amanu wa amilus solihat. Jadi oleh kerana man tu lafaz dia mufrad, maka diraikan mufrad dia tu jadi man amana bukan man amanu dak. Faham tu? Okey, pergi lagi. Ku apa kita ni? Ayo asal dah. Ayo asal dah. Sakimi aja sakimi. Baca soal lagi dah. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sekat tu dah. Dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.